Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semua sihat tak? Sihat. Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita akan membuat satu aktiviti sebelum cikgu menerangkan tajuk pembelajaran pada hari ini. Okey, aktivitinya ialah tonton dan maklum. Jadi, cikgu harap semua dapat mendengar dengan teliti video yang cikgu tayangkan di tayangan skrin. Okey, baiklah. Sama-sama kita saksikan video yang cikgu buat khas untuk anak-anak murid kesayangan cikgu semua. Okey, marilah kita sama-sama saksikan. Malaysia yang memiliki rakyat berbilang kaum terdiri daripada Melayu, Cina, India, Baba dan Nyonya, Kadazan, Iban dan banyak lagi. Dengan kepelbagaian ini, maka tidak hairanlah sekiranya negara kita ini kaya dengan pelbagai jenis makanan yang enak. Jangan kata orang kita saja, malah makanan di Malaysia ini juga turut menjadi tumpuan di luar negara. Antara makanan Malaysia yang terkenal di luar negara, yang pertama iaitu kari pap. Kari pap ini terdiri daripada sardin, kentang, daging lembu dan ayam. Makanan yang kedua iaitu ayam percik. Ayam percik ini sinonimnya dapat dilihat dan dinikmati pada bulan Ramadan yang kita dapat perolehi dan beli di bazar Ramadan. Makanan yang ketiga iaitu nasi kerabu dan nasi dagang. Makanan ini berasal daripada Terengganu dan juga Kelantan, mendapat sambutan yang tinggi di luar negara. Nasi kerabu enak dimakan dengan ayam dan nasi dagang dinikmati dengan ikan tongkol. Nasi kerabu sememangnya terkenal didapat dibuktikan lagi apabila seorang anak Malaysia yang berasal di Kelantan telah memulakan perniagaan dengan menjual nasi kerabu di Scotland. Okey, baiklah semua. Menarik tak video yang cikgu sediakan? Itu suara cikgu tu. Okey tak? Okey, menarik cikgu. Menarik cikgu. Berdasarkan video tersebut, jadi apa yang kamu faham tentang video yang telah cikgu tayangkan? Ada wakil sukarela untuk memberi maklum balas tentang video tersebut? Ada? Okey, Izzah, sini boleh Izzah? Bagi maklum balas. Okey, baiklah Izzah. Okay, berdasarkan video tersebut, apa yang saya faham ialah video tersebut ingin menerangkan kepelbagaian kaum iaitu kaum Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun dan sebagainya sememangnya mempunyai makanan mereka sendiri iaitu kari pap, ayam percik, nasi dagang dan sebagainya. Okey, terima kasih Izzah. Jadi, apa yang Izzah katakan, kata kunci untuk tajuk pembelajaran kita hari ini, tema kita hari ini dan modul pembelajaran kita hari ini. Okey, Izzah katakan kaum, gitu, kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan pelbagai. Itu merujuk kepada kita punya tema iaitu Sayangi Malaysiaku. Dan yang kedua, Izzah menceritakan menu-menu iaitu menu-menu makanan Malaysia iaitu nasi kari pap, nasi dagang dan sebagainya. Itu merujuk kita tema pada pembelajaran kita pada hari ini iaitu tema tajuknya menu makanan di Malaysia. Dan apa yang penting itu modul yang ingin cikgu perkenalkan pada hari ini, modul mendengar dan juga bertutur. Semalam cikgu dah menerangkan bagaimana modul membaca. Jadi baiklah, untuk objektif pembelajaran pada hari ini adalah berkait rapat dengan apa yang cikgu katakan itu tajuk, tema dan juga modul. Okey, baiklah. Untuk objektif pada hari ini, cikgu ingin mendengar wakil sukarela untuk membacakan objektif pembelajaran. Boleh? Siapa ingin baca? Yang cikgu paparkan pada papan layar. Sarah? Boleh Sarah? Boleh cikgu. Okey, baiklah Sarah. Okay, objektif pembelajaran yang pertama, murid tingkatan 4 Sayyidatina Aisyah secara berkumpulan dapat membentangkan dua kepentingan dan keistimewaan menu makanan Malaysia di serata dunia dengan intonasi yang sesuai secara bertata susila. Objektif kedua pula, murid tingkatan 4 Sayyidatina Aisyah secara berkumpulan dapat membahaskan sekurang-kurangnya dua langkah dalam memasarkan makanan Malaysia ke serata dunia dengan jelas. Itu ya cikgu. Okey, terima kasih Sarah. Okey, baiklah. Jadi kata kunci untuk pembelajaran kita pada hari ini ialah membentangkan dan membahaskan. Jadi baiklah, cikgu akan menerangkan iaitu teknik-teknik pembentangan dan juga teknik-teknik perbahasan yang berkesan. Okey, sebelum cikgu menerangkan apa itu teknik bagi pembentangan dan pembahasan, izinkan cikgu menyatakan apa itu definisi pembentangan. Okey, pembentangan ialah menyampaikan sesuatu perkara kepada orang lain. Okey, bagaimana kita nak sampaikan dengan secara berkesan? Iaitu teknik yang pertama. Apakah teknik yang pertama? Teknik yang pertama itu pembukaan yang menarik. Jadi elemen dalam pembentangan untuk pembukaan yang menarik ialah kita mesti berformal dan memberikan salam.
Yang kedua, selitkan kelainan dengan berpantun, bersyairlah kamu. Nampak kan menarik kan? Dan bercerita pendek. Dan elemen yang penting itu kamu haruslah mempunyai suara dan dalam penuh keyakinan dalam membentangkan, dalam membuat sesuatu pembukaan. Okey, bagi teknik yang kedua, iaitu haruslah mempunyai intonasi suara yang jelas dan sesuai. Bagaimana? Elemennya adalah kita sebagai pembentang, sebagai pelajar untuk membentangkan sesuatu perlu mengawal suara intonasi dengan menguatkan suara pada fakta yang penting dan rendahkan intonasi yang memerlukan penghayatan. Okey, yang kedua itu mengawal kelajuan suara. Dan yang ketiga, susun atur perkataan dan ayat yang ingin disampaikan. Sebagaimana cikgu membentangkan, menerangkan kepada anda semua tentang pembelajaran kita pada hari ini. Okey, teknik yang ketiga iaitu menyusun maklumat pembentangan dengan jelas. Di mana kita harus membentang dengan sistematik. Yang kedua, membaca definisi, huraikan, bercerita dan memberikan contoh. Okey, yang terakhir, bagi teknik yang terakhir iaitu teknik yang terakhir ialah penutup. Penutup harus dimulakan dengan saranan. Okey. Elemen yang untuk bagi penutup ialah menyatakan hasrat agar isu yang ingin dijelaskan dapat memberikan kesan kepada masyarakat. Dan elemen yang terakhir bagi penutup memberikan saranan agar pendengar dapat bertindak. Okey, semua jelas berkaitan dengan teknik-teknik pembentangan? Jelas? Jelas cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya cikgu akan pergi kepada teknik perbahasan. Okey, jadi dengar baik-baik bagaimana teknik pembahasan. Okey, sebenarnya itu cikgu akan menyatakan apa definisi bahas. Bahas ialah pertukaran maklumat mengenai sesuatu perkara. Jadi bagaimana untuk menghasilkan pembahasan yang berkesan? Teknik yang pertama. Apa teknik yang pertama? Iaitu perlu memahami topik dengan jelas. Elemen untuk kita faham sebagai pembahas topik dengan jelas iaitu perlu sebagai pembahas perlu menyelidik setiap fakta yang bakal digunakan. Yang kedua, menjadikan hujah lebih kuat dengan kukuh apabila kita faham topik yang ingin dijelaskan. Okey, teknik yang kedua. Apa itu teknik yang kedua? Iaitu menyatakan pandangan dengan teratur. Di mana pandangan dengan teratur itu dapat dinyatakan apabila kita dapat bercakap dengan lancar. Sebab apa dapat bercakap dengan lancar? Sebab kita dah kuasai teknik yang pertama, iaitu kita memahami, kita menyelidiki apa topik yang ingin kita sampaikan, apa topik yang kita ingin bahaskan. Jadi yang kedua, iaitu penggunaan kosakata dan perbendaharaan kata yang mudah difahami. Jangan gunakan bahasa yang retorik, bahasa yang terlalu berbunga-bunga. Okey, jadi teknik yang terakhir ialah teknik pembukaan dan penutup yang berkesan, di mana pembukaan ini bertujuan untuk mengalu-alukan kehadiran pihak yang berada di dalam dewan. Yang kedua, penutup adalah bertujuan untuk menegaskan usul yang kita bawakan. Okey, baiklah, cikgu sudah terangkan 4 teknik pembentangan, 3 teknik perbahasan. Jadi ada sebarang pertanyaan daripada anak-anak murid cikgu. Sudah faham ke atau belum faham? Sila bertanya untuk kita kukuhkan kemahiran mendengar dan bertutur untuk aktiviti seterusnya. Okey, boleh? Ada yang ingin bertanya dengan cikgu? Cikgu, saya nak tanya. Ya, cikgu. Siapa tu? Asikin. Okey, Asikin. Askin. Okey. Cikgu, sekarang ni saya sudah faham bagi teknik-teknik bagi membentuk pembentangan dan perbahasan yang berkesan. Cuma bagaimana saya ingin mengawal dan mendapatkan intonasi suara yang jelas dan sesuai? Okey, terima kasih Ikin. Okey, sebenarnya kata kunci, rahsia yang cikgu ingin bagi tahu kepada anak-anak cikgu. Cikgu dah perkenalkan teknik-tekniknya. Bagaimana? Yang pertama, kena ada tonasi. Yang kedua, kena kuasai topik-topik. Tak kira lah di pembentangan ke, pada pembentangan ke atau pembahasan. Okey, kata kuncinya kita memerlukan latihan. Bagaimana? Maksudnya, sebagai contohnya, analoginya, kalau kita ingin mendapat markah yang tinggi, apa yang kita perlukan, Ikin? Iaitu apa Ikin? Latihan yang berterusan. Betul tak? Izzah, Ashri, Farah, betul tak semua? Kita perlukan satu latihan. Betul semua? Okey. Betul cikgu. Betul cikgu. Untuk aktiviti nanti
harap semua dapat membuat yang terbaik. Cikgu dah terangkan teknik, bagaimana untuk penutup, bagaimana untuk perbahasan, bagaimana untuk pembentangan. Okey, ada lagi soalan? Ataupun nak cikgu bagi demonstrasi? Okey, baiklah cikgu bagi demonstrasi lah untuk anda semua lebih yakin apa yang cikgu ingin tunjukkan. Okey, untuk pembentangan, baiklah. Okey, cikgu bagi tunjuk contoh ya. Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Nama saya Nurul Atidah Syafiqah binti Abdullah, ingin membentangkan pada hari ini ingin membentangkan iaitu tajuk potensi menu makanan diperkenalkan di serata dunia. Jadi isi utama untuk potensi menu makanan diperkenalkan di serata dunia ialah dapat meningkatkan nama Malaysia di seluruh dunia. Nampak tak? Kita membuka dengan diselitkan dengan pantun, kita mempunyai intonasi yang jelas, kita kawal suara di mana isi penting kita kuatkan intonasi suara. Okey, semua jelas? Semua jelas tak? Jelas, cikgu. Baiklah. Jadi kita pergi ke aktiviti yang seterusnya. Baiklah, tadi cikgu pun dah perjelaskan sejelas-jelasnya tentang teknik perbahasan dan teknik pembentangan. Cikgu pun dah buat demonstrasi dah bagaimana nak buat pembentangan dengan baik. Tadi cikgu dah perkenalkan kan beberapa teknik. Sekarang ni kita akan bermain dengan satu aktiviti, iaitu aktivitinya ialah saya lihat, saya dengar, saya fikir dan saya tertanya-tanya. Di sini aktiviti yang pertama ini melibatkan kumpulan. Jadi cikgu pun telah membahagikan kamu semua kepada 2 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang. Jadi cikgu dah bahagikan siap-siap dah. Cikgu harap kamu berpuas hati dengan ahli-ahli kumpulan kamu dan kamu dapat berikan kerjasama yang baik kepada pasukan kamu. Berikan idea dan maklumat yang kamu ada kepada kumpulan. Jadi sebelum cikgu memberikan arahan, cikgu telah memberikan kumpulan yang pertama, iaitu terdiri daripada Aina, Amirah, Syikin, Izzah, Ilya. Jadi cikgu nak kamu ingat ahli kumpulan kamu. Kumpulan 1 boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Untuk kumpulan 2 pula, okey, terdiri daripada Sarah, Auni, Atirah, Wani dan Fatin. Ingat ahli kumpulan kamu? Kumpulan 2? Ingat cikgu. Boleh cikgu, ingat. Alhamdulillah. Jadinya sebelum tu cikgu akan berikan arahan aktiviti, iaitu murid-murid perlu melihat dan mengamati audio bergambar sebelum kamu semua menyatakan pendapat, iaitu soalan yang cikgu akan utarakan. Murid-murid ditayangkan beberapa audio bergambar oleh guru di hadapan kelas. Kamu semua hanya diberikan masa selama 3 minit saja untuk kamu bincang soalan yang cikgu berikan dan kamu perlu menghasilkan slide pembentangan. Jadi soalannya adalah apakah kepentingan dan keistimewaan menu makanan Malaysia di serata dunia. Dan selepas kamu menghasilkan slide tersebut, kamu perlu membentangkan seperti mana yang telah cikgu ajarkan, iaitu pada bahagian teknik pembentangan. Kamu perlukan ada pembukaan dan ada penutup juga. Dan cikgu nak kamu dapat bentangkan dengan jelas lah, dengan jelas dengan intonasi yang telah cikgu ajarkan. Okey, untuk yang gambar yang pertama ni, saya mendapatkan ilmu yang dikasihkan yang berwarna biruan. Nantinya biasanya dimakan dengan ayam goreng dan dibakar telur asin, bumbu dan nama-nama. Saya mendapat rahasia di sana. Siapakah saya dan apakah kepentingan dan keistimewaan saya kepada masyarakat di selatan dunia? Tadi audio bergambar ni bertanya, siapakah saya? Siapa boleh teka? Siapa ni? Nama apa ni? Nasi kerabu cikgu. Nasi kerabu, betul. Sebab apa? Saya dengar cikgu, cuma gema je sikit cikgu. Tapi saya jelas je. Oh, jelas je. Okey, baik-baik. Untuk audio bergambar yang kedua, saya ialah makanan kebangsaan Malaysia. Saya merupakan nasi yang berlemak dan beraroma yang digaul bersama sambal ikan bilis, telur rebus ataupun telur goreng, kacang goreng,
dan timun. Setiap suapan terasa begitu nikmat sekali sehinggalah ke suapan yang terakhir. Sekarang ini saya sangat terkenal di Seoul, Korea Selatan. Siapakah saya dan apakah kepentingan dan keistimewaan saya kepada masyarakat di serata dunia? Siapa saya tu? Siapa boleh teka? Siapa saya ni? Nasi lemak cikgu. Nasi lemak. Selamat cikgu. Ni semua, kamu semua mesti suka nasi lemak pagi-pagi. Mesti akan cari nasi lemak kan? Okey, baiklah. Untuk soalan ni, cikgu akan berikan masa 3 minit sahaja. Kamu perlu menjawab soalan apakah kepentingan dan keistimewaan menu makanan Malaysia di serata dunia. 3 minit kamu bermula sekarang. Untuk kumpulan pertama, bagaimana kamu perbincangan ahli kumpulan? Semua berjalan lancar? Baik, Untuk kumpulan pertama? Baik, cikgu. Baik, okey. Okey, cikgu nak pergi ke kumpulan kedua pula. Kumpulan 2, kamu bagaimana? Baik cikgu. Baik. Ada Baik, apa cikgu. soalan nak diajukan? Tiada cikgu. Tiada, okey. Okey, masa kamu dah nak tamat, lagi 30 saat saja. Okey, cikgu nak minta seorang wakil untuk hantarkan kamu punya slide kepada cikgu. Boleh? Slide pembentangan. Untuk kumpulan 1 dah hantar kepada cikgu? Sudah cikgu. Sudah. Di kumpulan 2 sudah? Sudah cikgu. Okey, sudah. Baiklah, untuk kumpulan pertama, cikgu minta wakil kumpulan pertama untuk membentangkan, sila. Assalamualaikum, nama saya Ilya. Saya akan membentangkan isi yang pertama tentang kepentingan dan keistimewaan menu makanan Malaysia di serata dunia. Isi yang pertama ialah setiap negeri mempunyai makanan tempatan yang terkenal dan tersendiri. Setiap negeri mempamerkan keunikan makanan tersendiri yang berbeza dengan makanan dari negeri lain. Sebagai contoh ialah nasi kerabu dari Kelantan. Makanan tempatan dari setiap negeri inilah yang menjadi daya tarikan kepada orang ramai untuk merasai keunikan makanan di Malaysia. Okey, Itu sahaja cikgu. okey, terima kasih Ilya untuk pembentang isi yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Amira Balkis binti Hashim. Saya akan membentangkan isi yang kedua tentang kepentingan dan keistimewaan menu makanan Malaysia di serata dunia. Isi yang kedua ialah mempertabatkan makanan Malaysia yang diwarisi sejak turun-temurun bagi setiap kaum. Makanan tempatan bagi setiap kaum telah mempamerkan budaya kaum masing-masing sama ada makanan harian atau makanan perayaan. Tamsilnya, thosai bagi kaum India, kuih bakul bagi kaum Cina dan ketupat rendang bagi kaum Melayu. Maka, makanan masyarakat tidak akan dilupakan oleh generasi akan datang. Terima kasih. Terima kasih untuk kumpulan yang pertama. Cikgu akan komen kamu punya pembentangan ini pada selepas kumpulan 2 ya. Okay. Dipersilakan kumpulan 2 untuk membentangkan apa yang telah kamu bincangkan. Baik cikgu. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatin. Saya akan membentangkan isi yang pertama tentang kepentingan dan keistimewaan menu makanan Malaysia di serata dunia. Isi yang pertama ialah menaik tarafkan kehidupan masyarakat khususnya penduduk luar bandar. Makanan Malaysia yang dikenali dengan makanan tradisional memainkan peranan yang amat penting dalam memajukan industri kecil-kecilan di perkampungan desa. Penduduk luar bandar tidak semata-mata menjalankan ekonomi sara diri secara tradisional untuk menyara hidup keluarga tetapi juga berkeupayaan untuk membuka perniagaan makanan secara kecil-kecilan sebelum dipasarkan atas bantuan modal oleh pihak kerajaan. Itu jawapan saya cikgu. Baik. Seterusnya, untuk isi yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Sarah Sumaya. Saya akan meneruskan pembentangan dengan isi yang kedua tentang kepentingan dan keistimewaan menu makanan Malaysia. Isi yang kedua ialah melahirkan modal insan yang berjati diri, kebangsaan dan patriotik. Makanan Malaysia ini penting dalam meneruskan adat serta warisan budaya yang diwarisi secara turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat majmuk di Malaysia. Tidak akan berlakunya kehilangan dan kepupusan budaya serta adat tradisi masyarakat berbilang kaum dalam kalangan anak muda. Itu sahaja cikgu daripada saya. Okey,
cikgu nak ucapkan tahniah dan syabas kepada kedua-dua kumpulan kerana telah membentangkan dengan baik. Tetapi cikgu nak memberikan komen sedikit untuk kumpulan yang pertama. Cikgu lihat kamu punya awal, teknik pembentangan awal tu ada, iaitu kamu mulakan dengan Assalamualaikum, kamu memperkenalkan diri dan kamu teruskan dengan isi penting. Dan cikgu lihat kumpulan satu memberikan isi yang bagus kerana mereka selitkan selepas isi penting, kamu selitkan dengan huraian dan kamu selitkan dengan contoh dan juga kamu tutup dengan baik. Untuk kumpulan dua pula, kamu punya isi penting ada, huraian ada, tetapi huraian kamu panjang tetapi kamu tidak menyelitkan contoh. Di sini kita perlu menyelitkan contoh ya, contoh agar pendengar yang dengarkan kita punya pembentangan ni, mereka bukan saja mendengar isi saja tapi mereka akan lebih faham apabila diselitkan dengan contoh. Jadi di sini untuk kumpulan satu pembentangan yang baik dan kumpulan dua pun pembentangan yang baik, jelas intonasi tetapi bahagian isi tu kamu perlu untuk percantikkan lagi bagi kumpulan dua. Boleh kumpulan dua? Boleh cikgu. Okey, tidak mengapa kumpulan dua walaupun komen kamu agak sedikit tu, tetapi kamu boleh buat yang lebih baik untuk aktiviti yang akan datang dan kamu perlu melakukan pembentangan yang lebih berkesan lah. Kamu perlu berlatih lebih banyak di rumah dan di mana-mana saja. Okey, baiklah, cikgu akan teruskan dengan aktiviti yang kedua. Semangat ya untuk aktiviti yang kedua ni, boleh? Boleh cikgu. Boleh, okey. Baiklah, tadi kita dah jalankan aktiviti pembentangan. Jadi, di aktiviti yang kedua, kita akan jalankan aktiviti Mari Berbahas. Okey, tajuk bagi perbahasan kita pada kali ini ialah akan dipaparkan pada skrin kamu sekarang. Cikgu nak minta wakil daripada kamu untuk bacakan tajuk tersebut. Sarah, boleh bacakan? Boleh cikgu. Makanan Malaysia mampu dipasarkan ke serata dunia. Bahaskan. Okey, berikut merupakan tajuk bagi perbahasan kita pada kali ini. Okey, sebelum kita mulakan aktiviti ini, cikgu akan bacakan arahan-arahan bagi yang kamu perlu patuhi untuk melakukan aktiviti ini. Okey, arahan yang pertama, kumpulan kerajaan dan pembangkang akan ditentukan oleh guru sebelum melakukan perbahasan. Yang kedua, setiap kumpulan akan diberikan satu teks ringkas yang mengandungi isi-isi penting yang ini akan diberikan oleh cikgu. Dan yang ketiga, murid secara berkumpulan perlu berbincang bagi mengembangkan isi-isi yang telah cikgu berikan tadi. Jadi kamu perlu menyelitkan apa yang telah cikgu ajar kepada kamu tadi tentang penerangan tentang perbahasan. Jadi kamu perlu menyelitkan elemen-elemen perbahasan dalam perbahasan yang kamu akan jalankan nanti. Yang keempat, setiap kumpulan dikehendaki untuk menulis huraian ringkas bagi isi perbahasan tersebut pada pautan aplikasi Canva yang akan cikgu berikan kepada kamu. Jadi kamu hanya perlu imbas kod QR tersebut. Yang seterusnya, setiap kumpulan akan diberikan masa selama 3 minit sahaja untuk berbincang sesama kumpulan kamu untuk mencurahkan idea dan sebagainya untuk menjalankan, untuk mengembangkan isi-isi yang telah cikgu berikan. Yang seterusnya, setiap kumpulan juga perlu menentukan giliran untuk bercakap. Contohnya bagi perbahasan yang pertama, perlulah ada pembahas pertama dan kedua bagi membahaskan isi-isi yang telah dibincangkan. Seterusnya, kemudian setelah selesai melakukan perbincangan, perbahasan akan dijalankan selama 5 minit yang akan dimulakan oleh pihak kerajaan, kemudian akan diikuti dengan pihak pembangkang. Setiap kumpulan akan menerima maklum balas daripada guru tentang isu dan hujah yang telah dibahaskan. Okey, seterusnya cikgu akan bahagikan kepada kamu kumpulan bagi pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Okey, jadi kumpulan satu cikgu nak kamu fokus. Kumpulan satu akan memainkan peranan sebagai pihak kerajaan dan kumpulan yang kedua akan memainkan peranan sebagai pembangkang. Okey, jadi cikgu akan mainkan peranan sebagai speaker dewan. Semua jelas? Jelas cikgu. Okey, baik. Seterusnya, okey, berikut merupakan isi-isi yang telah cikgu berikan bagi pihak kerajaan. Semua boleh salin? Jelas tak isi tersebut? Jelas cikgu. Okey, sebelum kamu menulis huraian ringkas dalam slide Canva, kamu perlu aplikasikan penerangan yang telah cikgu berikan kepada kamu dan juga apa yang telah kita belajar minggu lepas tentang makanan Malaysia di perniagaan di pesada dunia. Jadi semua jelas tentang isi tersebut? Jelas cikgu. Jelas Okey, cikgu. bagi kumpulan dua, Semua isi siap. bagi kumpulan dua. Okay, berikut merupakan isi bagi kumpulan dua. Kumpulan dua perlu membangkang ataupun membidas apa yang telah diperkatakan oleh pihak kerajaan. Jadi, kamu perlu aplikasikan bagaimana untuk membidas, bagaimana untuk memberikan hujahan dan juga bukti-bukti yang kukuh untuk kamu membidas pihak kerajaan tersebut. Semua jelas? Dah salin isi-isi tersebut? Sudah cikgu. Okey, seterusnya cikgu nak minta kamu
imbas kod QR bagi slide Canva, cikgu akan berikan kamu selama 3 minit sahaja untuk kamu berbincang dan kembangkan isi tersebut. Okey, 3 minit bermula daripada sekarang. Semua boleh? Semua dah lantik pembahas pertama dan pembahas kedua? Sudah cikgu. Sudah cikgu. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, 1 minit kamu sudah habis. Jadi, kita akan mulakan pembahasan daripada sekarang. Semua dah bersedia? Sudah cikgu. Sudah cikgu. Okey, berikut merupakan hujahan daripada pihak kerajaan. Jadi, cikgu akan mulakan dengan peranan cikgu sebagai speaker dewan. Semua sila berikan perhatian. Sebelum memulakan sidang, pastikan semua peserta dan panel juri sudah mengambil tempat masing-masing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam persidangan kita bagi sesi kali ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah serta bidasan pada persidangan pada kali ini. Pihak kerajaan akan diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Berhormat Menteri Kedua, manakala pihak pembangkang pula akan diwakili oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang dan Yang Berhormat Pembangkang Kedua. Sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah makanan Malaysia mampu dipasarkan ke serata dunia. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan bidasan kepada usul tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, kita mulakan tirai perbahasan pada hari ini dengan mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Speaker Dewan, rakan-rakan yang berhormat daripada pihak kerajaan, barisan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli Dewan sekalian. Tuan Yang Dipertua, sebagai wakil kerajaan, usaha saya yang pertama ialah saya percaya bahawa makanan Malaysia mampu dipasarkan ke serata dunia. Bagaimana? Dengan memperluaskan pasaran dengan memberi peluang kepada usahawan-usahawan tempatan untuk mengembangkan perniagaan makanannya ke luar negara melalui program makanan serata dunia. Pihak kerajaan haruslah mengadakan satu program makanan serata dunia pada setiap tahun dengan menggalakkan seramai yang mungkin usahawan-usahawan tempatan bagi menyertai program yang dianjurkan ini. Usahawan-usahawan ini sememangnya akan mendapat manfaat melalui peluang yang diberi kepada mereka untuk memasarkan dan mengembangkan perniagaan makanannya bukan sahaja di peringkat tempatan, malah di peringkat global. Contohnya, nasi dagang yang popular di negeri Terengganu. Jika usahawan-usahawan tempatan ini menyertai program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan ini, sememangnya pihak kerajaan akan membantu mereka untuk memperkembangkan perniagaan mereka dengan memberi tapak penjualan dan sebagainya di luar negara. Hal ini seterusnya akan membuka mata dunia bahawa dengan inisiatif yang diberi oleh pihak kerajaan ini, makanan tempatan mampu untuk bertapak di pasaran dunia setanding dengan makanan-makanan yang lain yang popular di negara Malaysia seperti ramen dan kimchi yang dipasarkan di Malaysia dan dari negara Korea. Okey, seterusnya dipersilakan pula Yang Berhormat selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu tadi bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Selaku Yang Berhormat Ketua Pembangkang, saya sememangnya membidas apa yang diperkatakan oleh pihak kerajaan. Hal ini kerana saya percaya bahawa dengan bekerjasama dengan syarikat antarabangsa bagi memperkenalkan makanan-makanan Malaysia di negara-negara luar yang selalunya mendapat permintaan yang tinggi, usahawan-usahawan tempatan boleh membuat kolaborasi dan kerjasama dengan syarikat antarabangsa bagi membantu mereka untuk memperkenalkan makanan-makanan Malaysia seperti laksa Sarawak, nasi kerabu, nasi lemak, nasi minyak, mi kari dan sebagainya, terutamanya di negara-negara jiran yang banyak mendapat permintaan seperti Indonesia, Filipina, Singapura dan sebagainya. Dengan adanya kerjasama ini, pihak mereka akan memasukkan menu-menu yang popular di Malaysia di restoran-restoran mereka. Hal inilah yang akan membantu makanan Malaysia lebih cepat dan mudah untuk dipasarkan berbanding dengan usahawan itu sendiri yang menjual makanan tersebut di tapak penjualan mereka sendiri kerana dikhawatiri kurang mendapat sambutan. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan-bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Okey, selesai sudah aktiviti kita yang kedua, iaitu mari berbahas. Jadi cikgu akan memberikan maklum balas terhadap dua-dua kumpulan. Bagi kumpulan pihak kerajaan, cikgu lihat kamu ada ada pembukaan, ada isi-isi yang tepat, hujah-hujah yang tepat dengan bukti-bukti yang untuk membidas apa yang telah diperkatakan oleh pembangkang dan seterusnya. Tapi cikgu lihat kumpulan pembangkang, isinya ada tetapi hujahnya kurang tepat untuk membidas apa yang telah diperkatakan oleh pihak kerajaan.
Oleh itu, untuk membuat pembinasan, perlulah ada hujah yang cukup dan bukti yang kukuh untuk kita membangkang apa yang telah diperkatakan oleh pihak kerajaan. Jadi bagi aktiviti ini kita telah mencapai objektif yang kedua, tetapi ada iaitu kumpulan yang kedua kurang mendapat ataupun mencapai objektif kita yang kedua. Tapi tidak mengapa, kita akan menjalankan aktiviti pengukuhan dan pemulihan yang seterusnya. Baiklah, semua kita dah jalankan dua aktiviti, iaitu aktiviti pembentangan dengan aktiviti perbahasan. Tadi saya tengok nampaklah ada beberapa orang murid ni tunjukkan sisi dia yang boleh jadi seorang pembahas. Okay, jadi sekarang kita akan beralih kepada bahagian pengukuhan. Untuk bahagian pengukuhan ni, cikgu telah sediakan 4 soalan. Jadi ini merupakan keempat-empat soalan yang telah cikgu sediakan, iaitu dan soalan-soalan yang telah cikgu sediakan ini adalah berdasarkan kepada penerangan serta aktiviti yang kita telah jalankan, iaitu pembentangan serta perbahasan. Tapi untuk menjawab keempat-empat soalan ni kita buat satu kelainan, iaitu cikgu tak nak kamu semua tulis jawapan, tapi kita akan buat rakaman suara menerusi aplikasi Padlet. Jadi untuk aplikasi Padlet, cikgu nak kamu semua merakam suara kamu pada aplikasi Padlet. Kamu terus muat naik pada aplikasi ni. Nanti kalau ada di antara kamu yang tak tahu cara nak letakkan rakaman suara, kamu boleh bertanyakan kepada cikgu. Dan jawapan bagi keempat-empat soalan tu, kamu kena letakkan pada seksyen soalan yang berkenaan. So, pada Padlet tu kita ada 4 seksyen, iaitu soalan 1, 2, 3 dan 4. Jadi, sekarang cikgu akan berikan masa kepada kamu selama 3 minit untuk kamu jawab ke semua soalan yang telah cikgu berikan. Setakat ni ada yang nak tanya apa-apa soalan sebelum kita mulakan? Tiada cikgu, jelas. Jelas cikgu. Okey, baik. Terima kasih Sarah dan juga Azira. Kamu sudah boleh mula jawab sekarang. Ada masalah tak nak jawab soalan tu? Semua okey ke? Ada cikgu. Okay. Kamu semua dah siap jawab ke belum? Dah cikgu. Sudah cikgu. Okey, sudah. Okey, nampaknya pada bahagian Padlet ni cikgu nampak dah ramai yang siapkan rakaman suara. Jadi sekarang kita akan dengar ke semua rakaman suara ni dan cikgu akan berikan markah berdasarkan bintang yang akan cikgu berikan. Okey, jadi untuk soalan 1 kita dah dengar semuanya. Terus ni kita akan dengar jawapan daripada Najwa. Terdapat beberapa teknik pembentangan yang berkesan, iaitu pembukaan yang menarik perhatian, penggunaan intonasi yang sesuai dan jelas, susun atur maklumat pembentangan yang jelas serta mengakhiri pembentangan dengan saranan. Baiklah. Cikgu dah dengar jawapan daripada Najwa dan jawapan yang diberikan oleh Najwa itu adalah tepat dengan apa yang telah cikgu terangkan sebelum ni. Jadi markah untuk Najwa, cikgu akan berikan sebanyak 5 bintang untuk Najwa bagi soalan 1. Okay, nampaknya kita dah dengar semua jawapan daripada soalan 1. Seterusnya kita akan beralih kepada soalan 2. Okay, untuk soalan 2 kita dah dengar semua kat bawah ni. Kita akan beralih kepada siapa yang paling atas, Atirah. Kita akan dengar jawapan daripada Atirah pula untuk soalan 2. Berdasarkan salah satu teknik pembentangan, teknik yang saya pilih adalah menggunakan intonasi yang sesuai dan jelas. Teknik ini dapat ditetapkan oleh pembentang ketika melakukan pembentangan dengan mengawal intonasi suara. Contohnya, menggunakan intonasi suara tegas pada fakta-fakta penting serta menggunakan intonasi yang rendah dan stabil pada perkara yang memerlukan penyesuaian. Kamu semua dah dengar jawapan daripada Atirah? Sudah cikgu. Dah cikgu. Jawapan yang diberikan oleh Atirah pada soalan 2 juga adalah jawapan yang tepat dengan apa yang telah kita jalankan pada hari ini. Jadi untuk Atirah, cikgu juga akan berikan markah sebanyak 5 bintang kerana dia telah menepati kehendak soalan. Okey, baiklah, kita beralih pula kepada soalan yang ketiga. Kita dengar pula jawapan daripada Izzah. Perbezaan antara pembentangan dan perbahasan ialah pihak yang terlibat. Bagi aktiviti pembentangan, individu terlibat hanya terdiri daripada kumpulan yang akan membentangkan idea sahaja. Tetapi bagi perbahasan, ia melibatkan 3 pihak utama iaitu pihak kerajaan, pihak pembangkang serta speaker dewan. Selain itu, prosedur melakukan perbahasan adalah lebih rumit berbanding pembentangan kerana mempunyai ucapan pembukaan serta penggulungan.
Okay, baiklah, kita dah dengar jawapan daripada Izzah. Okay, jika kita lihat soalan 3 tadi adalah soalan yang agak rumit kerana memerlukan perbandingan antara perbahasan dan juga pembentangan. Jadi melihat kepada jawapan Izzah tadi, kita boleh lihat bahawa dia mampu untuk melakukan perbandingan antara kedua-dua aktiviti. Jadi untuk Izzah, cikgu bagi 5 markah juga. Tapi sebenarnya cikgu nak bagi 6. Tapi disebabkan kita hanya boleh bagi 5, cikgu bagi 5 bintang saja untuk Izzah. Okay, dan seterusnya, untuk soalan yang terakhir, itu soalan 4. Kita dah dengar ke semua jawapan kat bawah ni. Kita akan dengar siapa yang pada atas, iaitu Fatimah. Kita akan dengar pula jawapan daripada Fatimah. Antara tips memberikan perbahasan yang berkesan ialah memahami topik dengan jelas, menyatakan pandangan dengan teratur serta melakukan pembukaan serta penutup yang berkesan. Baiklah, cikgu juga dah dengar jawapan daripada Fatimah. Jawapan yang diberikan oleh Fatimah tu betul, tapi ada sedikit kepincangan pada jawapan yang telah diberikan. Jadi untuk Fatimah, cikgu akan bagi 3 bintang sebab ada sedikit kepincangan tetapi masih boleh diperbaiki. Jadi berikan masa kepada cikgu sekejap untuk cikgu lengkapkan borang penilaian kamu semua, ya. Jadi sepanjang kita jawab soalan lingkungan tadi, iaitu sebanyak 4 soalan, ini merupakan penilaian markah kamu semua, iaitu kita ada nama pelajar, kita ada nombor soalan. Jadi berdasarkan kepada jumlah markah, kita dapat lihatlah siapa yang dapat jawab dengan betul banyak, siapa yang dapat jawab dengan sedikit betulnya. Jadi ini merupakan tempat bagi tempat pertama, tempat kedua serta tempat ketiga. Yang mana tempat pertama dimenangi oleh Atira. Tepuk tangan sikit untuk Atira. Bagi tempat kedua pula iaitu Izzah. Berikan tepukan kepada Izzah. Seterusnya, nombor 3, berikan tepukan kepada Najwa. Tahniah kepada kesemua murid yang telah berjaya menjawab soalan pengukuhan. Tetapi cikgu ada sedikit perkara yang ingin cikgu kongsikan. Berdasarkan pemerhatian cikgu daripada aktiviti kita sebentar tadi, terdapat 2 orang murid yang belum berjaya untuk mencapai objektif pembelajaran 1, iaitu berkenaan dengan aktiviti pembentangan. Jadi kepada Amira dan juga Fatin, kamu perlu berjumpa dengan cikgu setelah sesi pembelajaran kita pada hari ini, kerana cikgu akan memberikan lembaran kerja kepada kamu berdua supaya kita boleh memulihkan pengetahuan kamu berkenaan dengan kemahiran mendengar dan juga bertutur. Okay, boleh tak Fatin dengan Amira? Boleh cikgu, boleh. Boleh cikgu. Boleh, cikgu harap kamu semua boleh siapkan lembaran kerja ni sebelum kelas kita pada masa hadapan. Seterusnya, kita akan beralih kepada aktiviti kita yang terakhir, iaitu pada bahagian rumusan. Okay, untuk bahagian rumusan ni, kita akan bermain satu permainan, iaitu bakul pujaan hati. Okay, cikgu nak kamu ulang permainan ni. Bakul pujaan hati. Okay, ulang selepas cikgu. Bakul pujaan hati. Pujaan hati. Okey, jadi nama permainan dia adalah bakul pujaan hati. Dan untuk aktiviti ni, cikgu telah sediakan 3 bakul. Dan setiap 3 bakul ni cikgu labelkan dengan nama makanan. Tapi label makanan, walaupun kamu pilih label makanan tu, kamu takkan dapat makanan ya, kamu cuma akan dapat soalan. Jadi ini merupakan bakul pujaan hati. Okay, ini merupakan bakul pujaan hati. Jadi cikgu akan tunjukkanlah apa soalan yang terkandung dalam bakul nasi lemak. Okay, ini merupakan soalan pada bakul nasi lemak, iaitu bakul yang pertama. Dan yang kedua pula adalah bakul nasi kerabu, iaitu berdasarkan skala di atas, berikan skala pengetahuan anda berkenaan cara melakukan pembentangan dengan berkesan beserta justifikasi. Ini untuk bakul nasi kerabu. Dan yang ketiga adalah bakul nasi dagang, iaitu apakah yang anda fahami tentang teknik pembentangan serta perbahasan yang berkesan. Jadi kamu semua dah tengok ke semua soalan yang terkandung dalam bakul makanan ni. Jadi cikgu akan berikan masa kepada kamu selama 2 minit untuk kamu memilih bakul yang kamu inginkan serta menjawab soalan bagi bakul yang telah dipilih. 2 minit kamu bermula sekarang. Semua dah siap ke pilih jawapan dan bakul pilihan? Sudah cikgu. Okey, nampaknya dah pilih. Okey,
Jadi cikgu nak dengar daripada Sarah boleh? Boleh cikgu. Okay, Sarah pilih bakul apa? Saya pilih bakul kedua, nasi kerabu. Okey, cikgu akan buka bakul nasi kerabu. Okey Sarah, kamu boleh berikan jawapan kamu. Berdasarkan skala pengetahuan di atas, skala yang saya akan berikan pada diri saya ialah skala 5. Hal ini demikian kerana berdasarkan penerangan aktiviti yang telah dijalankan sebentar tadi, saya rasa yakin dapat melakukan pembentangan serta perbahasan dengan baik. Tambahan lagi, saya dapat menyampaikan pembentangan serta perbahasan dengan lancar ketika pelaksanaan aktiviti. Itu saja cikgu. Okay, terima kasih Sarah atas jawapan bagi soalan bakul nasi kerabu. Dan terima kasih juga kepada rakan yang lain kerana telah menjawab soalan bagi bakul yang telah dipilih. Baiklah, cikgu akan berikan rumusan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Okay, hari ini kita telah belajar berkenaan dengan teknik pembentangan serta perbahasan yang mana setiap dua aktiviti ini ada teknik dan tipsnya masing-masing. Jadi, cikgu harap kamu semua boleh mengaplikasikan kemahiran yang telah kamu belajar pada hari ini untuk kita gunakan pada masa hadapan. Cikgu nak tanya kamu, aktiviti yang kita jalankan pada hari ini menarik dan seronok ataupun tak? Seronok cikgu. Seronok cikgu, menarik. Kalau kita buat lagi sekali minggu hadapan ke, kamu semua nak ikut serta lagi ataupun tak? Nak cikgu. Jadi kita boleh buat lagi lah selepas ni. Jadi cikgu harap kamu boleh simpan lagi memori kamu tentang kemahiran yang telah kamu pelajari. Jadi cikgu rasa setakat itu sahajalah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu boleh simpan semua pengetahuan dan cikgu harap kepada Amira dan juga Fatin untuk hantar lembaran kerja kepada cikgu sebelum kelas kita yang seterusnya. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Dan terima kasih juga kerana telah memberikan kerjasama yang baik sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.